Salam sejahtera dan selamat datang semua penonton setia Currents VMY. Pada video kali ini kita ingin mengupas satu kisah politik yang penuh dengan drama, strategi, dan mungkin sedikit pengkhianatan. Ya, ini bukan cerita biasa. Ini adalah tentang Rafizi Ramli, tokoh yang satu ketika dahulu digelar arsitek kemenangan Pakatan Harapan, tetapi kini hanya tinggal sebagai saksi kepada peralihan kuasa dalam parti yang beliau sendiri perjuangkan. Adakah ini petanda perpecahan di dalam PKR? Ataupun ini cuma satu episode biasa dalam sandiwara politik tanah air? Mari kita bincang bersama-sama. Kalau kita imbas balik sejarah, banyak tokoh besar dunia bangkit ketika masyarakat berada di dalam keresahan dan ketidakstabilan. Hitler contohnya, naik dengan memanipulasi emosi rakyat yang marah, kecewa dan tidak yakin dengan sistem ketika itu. Dia bukan naik semata-mata ingin ataupun karena ideologi dia, tetapi karena dia berjaya menguasai mood rakyat. Dan sekarang kalau kita lihat dalam konteks Malaysia, muncul pula nama Rafizi Ramli. Seorang teknokrat, seorang orator yang mampu memikat emosi rakyat dengan ide reformasi. Rafizi dalam ucapan terakhirnya sebagai timbalan Presiden PKR di Johor Bahru pada 20 Mei 2025 seakan sudah menjangka apa yang bakal berlaku. Dalam nada tenang tetapi pedih, beliau menghadiahkan kepada parti dan rakyat satu warisan, cara membina gelombang rakyat. Beliau bercakap tentang emosi, simbolisme, dan kuasa naratif. Katanya perubahan bukan bermula di kepala, tetapi di hati. Betul juga itu, sebab kalau kita tengok balik sejarah reformasi 1998, ia bukan bermula dengan strategi politik, tetapi dengan emosi marah, kecewa, dan harapan. Rafizi juga menolak naratif pasrah bila orang desak beliau untuk reda dan terima keputusan pemilihan yang penuh dengan kontroversi itu, beliau tanya balik. Adakah Anwar pasrah bila Mahathir menzaliminya pada tahun 1998? Nah, itu adalah satu sindiran yang cukup tajam. Satu tamparan lembut tetapi berbisa. Dan ramai yang setuju. Dalam pentas politik PKR yang terkini, Rafizi membawa semangat reformasi yang lebih tulen dari Anwar sendiri. Lebih menarik lagi, beliau tidak sekadar berkempen untuk jawatan. Dalam siri Jelajah Hiruk yang dianjurkan, beliau coba menghidupkan semula semangat idealisme reformasi yang hampir padam. Jelajah ini bukannya kosong. Ia punya skrip, naratif, gaya penyampaian dan strategi media sosial yang menyeluruh. Berbeza dengan Damai yang kelihatan lebih elitis, statik, dan kurang mesra rakyat. Di sini kita nampak perbezaan ketara antara dua pendekatan politik. Yang satu datang dari hati rakyat dan yang satu lagi datang dari kerusi empuk kuasa. Dan akhirnya Rafizi kalah. Hanya memperoleh 3.866 undi, jauh ditinggalkan oleh Nurul Izzah yang mendapat 9.803 undi. Tetapi apa yang lebih menarik bukan keputusan itu, tetapi reaksi selepasnya. Ada sorakan, ada euforia daripada kem Rafizi yang kecundang. Tetapi bagi Rafizi, ini bukanlah pengakhiran. Malah beliau dengan yakin menyebut dirinya masih ada 9 nyawa, macam kucing. Timbalan Presiden PKR yang baru, Nurul Izzah, sepatutnya menerima kemenangan ini sebagai amanah. Tapi gaya beliau sewaktu keputusan diumumkan yang berpura-pura terkejut dan merendah diri, menimbulkan persoalan. Di media sosial, netizen menelanjangkan persembahan politik beliau. Ucapan kaku, message tidak konsisten, dan dilihat terlalu bergantung kepada legasi ayahnya. Ada yang mula mempersoalkan, adakah ini satu bentuk nepotisme modern dalam demokrasi? Dalam pada itu, naib Presiden PKR, Aminuddin Harun, tampil mempertahankan Rafizi dan penyokongnya. Katanya mereka tidak akan keluar parti, cuma perlukan masa untuk bertenang. Beliau juga percaya mereka akan kembali membantu PKR berjuang dari bawah. Tetapi kalau kita lihat daripada sejarah politik PKR, perbezaan pendapat tidak pernah semudah itu untuk dilupakan. Apatah lagi bila ia melibatkan idealisme versus survival kuasa. Persoalannya sekarang, adakah Anwar dan pimpinan PKR sadar bahwa suara rakyat yang menyokong idealisme Rafizi itu bukanlah kecil?
Atau mereka sudah hanyut dengan kuasa yang dinikmati selepas membentuk kerajaan perpaduan? Kalau mereka abaikan isyarat ini, jangan terkejut kalau tsunami kedua akan melanda. Dan jangan kita lupa, punca kebangkitan reformasi dahulu pun bermula dengan pengkhianatan dalaman. Adakah sejarah bakal berulang? Atau adakah parti yang lahir dari reformasi akhirnya menjadi seperti parti yang mereka lawan dulu? Kita kena tanya, kenapa Rafizi yang begitu populer di kalangan rakyat boleh kalah dengan margin yang begitu besar? Adakah ini permainan kuasa dalaman? Atau adakah ini satu langkah strategi untuk memastikan kesinambungan legasi keluarga politik tertentu? Apakah Nurul Izzah benar-benar layak atau sekadar berada pada posisi yang selamat? Kemenangan beliau disambut dengan penuh emosi oleh Kem Damai. Seolah-olah mereka telah menyingkirkan ancaman besar di dalam parti. Tapi dalam jangka masa panjang, apakah ini satu kemenangan yang akan membawa kebaikan kepada PKR ataupun ini permulaan kejatuhan mereka? Dan kalau kita jujur, ramai di luar sana kini melihat PKR sebagai parti yang mula lari dari prinsip asal. Dahulunya mereka menentang kronisme dan nepotisme, tetapi sekarang apa beza mereka dengan UMNO yang dulu? Kalau anak presiden boleh menang jawatan tinggi hanya berdasarkan legasi ayahnya, di mana keadilan kepada ahli yang benar-benar berjuang dari bawah? Malah lebih kontroversi, ada yang berpendapat pemilihan ini sebenarnya dirancang untuk menyekat Rafizi daripada terus membawa naratif anti penyelewengan dalam kalangan pemegang kuasa. Adakah Rafizi terlalu bahaya untuk dibiarkan hidup dalam sistem ini? Dan adakah selepas ini beliau akan terus menjadi musuh dalam selimut kepada kepimpinan parti? Satu perkara yang pasti, episode ini bukanlah penamat. Ini cuma permulaan kepada bab baru politik Malaysia. Sama ada ia akan membawa gelombang perubahan ataupun sekadar menjadi satu lagi cerita pahit dalam buku sejarah, itu semua kita akan tentukan dengan undi kita dan dengan kesadaran kita sebagai rakyat. Jadi apakah pandangan kamu semua? Adakah Rafizi masih relevan sebagai simbol reformasi? Ataupun kamu pikir dia cuma mangsa kepada permainan dalaman PKR? Dan adakah kamu rasa PKR sudah mula berubah jadi apa yang mereka pernah tentang dahulu? Kongsikan pendapat kamu semua di dalam ruangan komen di bawah dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe kepada channel ini dan tekan lonceng supaya tidak terlepas konten-konten politik panas dari Current Sphere MY. Kita jumpa lagi di dalam video akan datang. Teruskan berpikir semua, teruskan bersuara. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam reformasi semua. Sekian, terima kasih.